Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan. Kurniaan Allah yang amat besar, dan yang terlebih besar nikmat Allah adalah Allah memberikan kepada kita nikmat di mana kita belum lagi disebut ada, belum lagi ada nama kita, belum ada lagi roh kita. Kita ni tidak ada, belum disebut apa-apa. Lalu Allah menghidupkan itu, menceritakan Dia yang hidup tanpa perlu untuk menciptakan, tanpa perlu untuk memberitakan kepada sekalian yang diciptakan, mengatakan ianya ada. Cukup Allah Subhanahu wa taala itu mengesakan dirinya, cukup sempurna dalam keadaan kenikmatan Dia, memuji dirinya, dia asyik pada dirinya sendiri. Maka itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan syukur yang sebenar-benar syukur, puji yang sebenar-benar puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai, yang mana setiap hidup kita ini adalah cerita kisah-kisah dirinya. Maka itulah harus kita faham benar-benar supaya kita tidak dipanggil berada di dalam kerugian ataupun berada di dalam kesesatan, tetapi kita merasakan seolah-olah kita berada di tempat jalan yang benar. Kerana inilah jalan yang benar, iaitu jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, 124,000 nabi, dan juga para wali-wali Allah, aulia-aulia Allah, semua mengikuti jalan yang ini, yang mana Allah sendiri menyuruh ikutilah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah ayat. Allah sendiri yang telah memberikan hidayatullahnya, nur hidayatullahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung minallah, langsung dari Allah, langsung daripada Allah. Bila Allah langsung memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti Dia akan menyuruh sekalian alam ini mengikuti Nabi Muhammad SAW, kekasih. Sebab pasti siapa yang mengikuti ini mendapat petunjuk Allah, hidayatul Allah SWT. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Tak dapat kita nak ucapkan bila kita dibagi faham apa tu alhamdulillah yang sebenar. Benarnya adalah Dia memuji dirinya sendiri sejak azali abadi, ya. Itulah dia.
Jadi tak dapat kita nak ucapkan di mana puji itu adalah puji yang sebenar puji, yang kita pun tak mampu nak memuji Allah. Apalagi kita, sekalian alam ini pun tak mampu nak memuji Allah. Sebab di hadapan Allah, Allah tak memerlukan siapa-siapa pun sekalian alam memujinya. Bukanlah maksud saya si Hajiz tak bagi puji Allah, bukan. Dengar baik-baik. Sebenarnya yang puji itu dia juga. Itulah maksud saya tu. Kalau kita kata kita yang puji Allah, memang tak sampailah. Sebab kita guna kalam siapa? Kehendak siapa yang kita nak muji tu? Kalau tak gerak mulut kita, tak dibagi kita puji Allah, boleh ke? Jadi menunjukkan bila Allah tu menurunkan kepada kita anzala ala abdil kitab, dalam kitab kita diturunkan untuk kita puji pada dia, rasa untuk puji pada. Sebenarnya dia sendiri memuji dirinya sendiri. Itu maksud saya, hakikat wal ma'rifat dia. Jangan sampai kita membesarkan diri kita dengan mengatakan kita ni memuji Allah. Sebenarnya tak lain, sami Allahu liman, kami telah memuji Allah. Orang-orang memujinya, sebenarnya yang muji itu dia juga. Yang kata pula Allah mengharapkan kita puji dia, Allah tak cukup ke? Dah salah pula. Jadi kita kena faham, sebenarnya apa pun kelakuan kita, semua yang kita lihat, bila kita dah faham, semuanya adalah menunjukkan dia lah. Cerita dia kan. Tak lain dia lah memuji diri sendiri atas cerita. Jadi Alhamdulillah pada pagi ni kita berkumpul di rumah banyak Zawiyah Tok Ayah lagi dapat. Saya pun bawa balik daripada Jakarta satu hari, baru terus patutnya ke Kelantan, tapi queue masuk dipanggil ke sini dulu. Minta maaf saya cakap ya, bukan ni kehendak saya. Yang bersyukur kita dapat lagi kembali sini dengan ada Ustaz Sirajuddin Ustaz. Alhamdulillah Ustaz menghidupkan lagi lagi ramai, lagi menghidupkan majlis. Yang majlis ni di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyuruh malaikat-malaikatnya, roh-roh untuk duduk bersama dalam majlis. Majlis yang di dalamnya tidak ada lain yang kita hajati, yang kita niati melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lebih mustahak melainkan kita dalam majlis ni mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri dia, dan mengajak menyampaikan, mengajak sama-sama kita. Nikmatnya tadi mengesakan Allah, nikmatnya. Nikmat dia tak dapat nak ucap. Kalau syurga tu nikmat dia tak dapat nak diucapkan. Sedap temikai tu, buah temikai tu di bumi ni 10 sedap ni. Di syurga tak tahu nak ucapkan. 1000 kali ganda punya sedap, tak tahu rasa punya sedap, tak dapat ni ucapkan. Itu bau syurga, belum yang menciptakan tu. Jadi bila kita kat dunia ni tak dapat dengan Allah ni, rugilah. Kita kadang-kadang ajar anak kita, abah balik kampung 7 hari anak tinggal dengan mak, balik rindu tak dengan abah? 7 hari rindulah, 7 hari abah tak balik, perlu abah dia. Tapi kita tersilap kadang-kadang. Kita kena ajar anak kita walau kecil, nak Allah tu lebih mustahak nak. Jarang sebab jarang kita nak ngajar anak kita kepada Allah Ta'ala dulu. Sebabnya kita pun dah berkehidupan dengan hawa nafsu kita. Jadi kita nak orang puji kita, orang suka kita. Abah rindu. Kita rasa kita tak ngajak nak sebenarnya rindu pada Allah. Abah lagi puas hati. Kalau rindu kat Abah tak cukup. Abah hargai, tapi kalau kau rindu pada Allah, itu yang sepatutnya. Dia nak dididik. Sebab kesimpulan nanti penghabisan ke situ. Jadi sebelum sampai kepada penghabisan nanti, lebih baik sekarang ni kita amaliyahkan ahsanu amalah tadi. Inilah ahsanu amalah yang banyak kita tak tahu, skill-skill yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan suluk
Salik berhendakkan kepada Allah. Hablum minallah dulu. Adab-adab dengan Allah. Kita dah terlebih dahulu banyak adab-adab dengan makhluk. Mak bapak tu betul bagus, tapi kita tak utamakan nombor satu dengan akhlak. Ajar time makan siapa suapkan nak, minum air siapa angkat suapkan nak, sayang tak Allah dengan kita, dia suap kita. Kita tak nampak ajarkan anak kita daripada kecil. Jadi kita hantar anak ke sekolah universiti, nak periksa PhD, nak nanti senang cari kerja dapat gaji. Senang tu syukur dia kat situ ke? Itu ke syukur? Syukur alhamdulillah anakku dapat. Betul, tapi tak tepat lagi syukur tu. Syukur tu kepada dapat mengesahkan Allah. Itu syukur. Kerana di situ yang paling asyik sekali. Situ paling nikmat, lebih nikmat daripada syurga. Tapi kita tak nampak di situ. Di dunia lagi kita buta. Amkana hazihi a'ma. Siapa di dunia ni buta? Di akhirat nanti lebih mereka nilai yang sesat jalannya. Allah kata orang yang tak nampak Allah, yang tak nampak kekuasaan Allah dalam hidup dia, di luar hidup dia, dia tu dimaksudkan orang buta. Bukan dia tak nampak ni bukan buta dalam. Dia tak mau tu. Mana kalau Allah dah kata kita buta, ya Allah, takkanlah kita tak nak celik. Macam mana nak celik kan? Kena cari jalan. Nak celik kan siapa? Orang arif billah, pengganti Rasulullah. Nampak orang arif billah, nampak Rasulullah pengganti. Kita nak cari jumpa Rasulullah kata cari pengganti aku, pembimbing rohani yang bawa aku. Cari. Kalau kau nak dengan aku, kalau kau nak dengan Allah, kau jumpa Allah lah tu. Tapi kita tak ada rasa ke situ. Kita mengambil yang di luar, kita tak ambil yang di dalam. Rasulullah suruh ambil yang di dalam dulu. Kerana di dalam diri kita ni ada segumpal daging. Rasulullah kata, Allah baik. Kita tak faham, kita tak tahu. Kita mengikut pahaman sendiri, tak semesti yang tak seperti yang dipahamkan oleh Rasulullah. Tu makna dalam tu harus kita kenal. Dalam segumpal daging tu, dalam tu ada istana tu tadi. Jangan sampai tak kenal kat dalam tu. Kenal jadi baiklah. Leburlah kita kenal. Tu dalam tu ada sirullah Nur Muhammad. Supaya kita lebur dan tak ada takut. Kerana sirullah Nur Muhammad sentiasa lebur sifat Allah yang adanya Allah. Di situlah. Kalau baik kita dah kenal, baik dalam tu, baiklah semuanya. Tapi kalau kita ambil yang di luar, dalam tu masih lagi kita tidak kenal, maka itu dia panggil buta. Ataupun kita berada dalam kerugian. Innal insana lafil khusr. Ya, kita beramal solat juga, kita puasa juga, kita bersedekah juga. Tapi hala tuju kita tak mentauhidkan Allah. Hala tuju ganjaran, apa nak diimbalkan. Bukan saya cakap tu tak betul, boleh. Tapi hala tu sebenarnya yang kau boleh buat sedekah, yang kau boleh solat, yang kau boleh berpuasa, yang kau boleh apa saja. Siapa? Tak malu ke kau sampai nak mengimbalkan, nak mengungkit Allah? Pasti tak. La yukallifu la tukhliful mi'ad. Tak benar mungkin. Janji itu jangan dipertikaikan janji Allah. Yang mestinya kita faham adalah bagaimana kita nak buangkan keakuan diri kita, supaya apa pun yang kita lakukan, walaupun malam tadi apa pun sedetik setelah kita lakukan sedekah, kita tak merasakan dalam sedekah itu kita. Dan kita tak merasakan apa yang ada pada kita hak milik kita. Itu kesimpulan daripada segala amal ibadah, untuk diangkat segala amal ibadah kita. Bukan saya cakap tak boleh buat. Tapi kalau itu tak ada, nak diangkat semana niat baik-baik semua tadi kita Rasulullah kata. Habis kalau tak baik, walaupun buat baik, tak baik juga sudah. Sebab kita, aku yang beramal banyak 60 tahun ya Allah, mestilah aku boleh masuk surga. La haula wala quwwata. Biadab, tidak ada akhlak, tak malu, tak kenal di buta, tak kenal. Jadi jangan sampai kita gitu. Tak ada lain. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun sebelum nak ciptakan kita, Allah Taala kata pada diri dia sendiri, ingin aku dikenali. Bukan tujuan lain. Supaya bila kita kenal, baru kita tahu menjadi abdi.
ngikuti apa saja yang telah diskripkan. Abdi tu, hamba abdi, ikut aja. Tapi kalau kita tak tahu, kita kata hidup ni kita perlu gini, itu satu kewajipan. Jadi kewajipan ni tak nikmat lah. Wajib tu macam memaksa, nak zuhur, nak asar. Tapi kalau kita dah kenal, kita buat tu tadi, memang seronok. Solat seronok, sedekah seronok, nikmat. Sebab dia yang suruh, bukan kita. Dia punya, bukan kita punya. Oh, lakukan juga dalam keadaan ridha, asyik pada Allah. Dia lakukan tadi. Dia duduk mana pergi pun dalam keasyikan dengan Allah. Sebab dia tafakaru apa semua, dia semua 7 lapis langit, 7 lapis, seisi-isinya, nafas dia naik turun naik, semuanya dipandang hak Allah semua. Itu lebih mustahak. Tadi ini yang perlu kita ubahkan. Mentaliti umat Islam sekarang perlu diubah supaya betul-betul jangan buta pada Allah dulu. Ajarkan anak daripada kecil. Ajarkan anak daripada, walaupun kita nak ajar dia tak faham lagi lah, kecil lagi ni, tinggi ilmu, tak ada tinggi rendah. Sebenarnya inilah dia. Inilah yang paling asas, ini yang paling tinggi. Sebab kemana pun arah kita tinggi mana ilmu ke, ini juga pakaian dia, iaitu mengesahkan Allah. Ilahun wa, kau tinggi pun PhD ada 20 ke 30 ke, paling pandai ke, tetap juga mas, engkau ada ilmu huruf alif aja, kau pegang tegak berdiri mengesahkan Allah, tetap juga walau satu huruf, tetap juga Allah lihat tu yang di dalam tu tadi. Suci tak? Kau kenal tak Nur Muhammad Sirullah yang suci dalam tu? Apa makna suci? Ketiadaan. Yang ada hanya esa. Suci. Tapi kalau ada lagi diri kau ada Allah, tak lagi. Masih lagi belum kau nafikan lagi, masih belum jaga kesucian supaya jangan ada keakuan diri. Jaga. Ya Allah, tolong ya Allah. Baru kita tahu peperangan. Kalau tidak, selama ni tak ada perang macam aman. Iyalah tak ada. Ini perang yang paling nombor satu, paling susah. Tapi kalau kita tak mulakan, lagi susah. Kalau ilmu kita dah meningkat banyak, lagi susah nak perang. Jadi pemuda dia kalau dah ilmu dah banyak, payah nak diperangkan. Ini dulu nak diperang. Jadi datang ilmu-ilmu lain, kita akan ngesahkan ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau ngesahkan ni tak ada, datang dia akan bawa beban pada diri kita. Kita akan penuh dengan hidup kita penuh dengan perbalahan. Sebab apa? Kita rasa kita dah banyak ilmu, kita dah banyak beramal. Jadi yang kita nampak dalam kehidupan kita, kita nampak adalah amalku, ilmuku. Bangga yang kita bawa dalam dia tersembunyi. Tapi kalau kita dah buang, kita bawa kesucian. Nikmat. Mana pergi kita nikmat? Kita tak ada beban. Yang jadi beban adalah keakuan diri. Bila dah ada keakuan diri, beban lain akan menghimpit, akan menempel kepada nafsu kita. Jadi nak perangkan tu harus menjumpai pengganti Rasulullah SAW. Bukanlah Nabi dia tu, tapi adalah orang arif billah, wali-wali Allah yang berperangai Mahdi, yang telah mendapat petunjukku dan boleh memberi petunjuk. Ikutilah dia. Mereka ini tidak mau ada imbalan apa-apa dalam kehidupan dia. Cukup merasakan Allah, bahagia, duduk. Orang kita beruntung dalam dunia ini kita dapat jumpa mengganti Rasulullah. Tapi kalau kita tak nak jumpa, kita berada dalam kerugian. Sebab kita ada contoh, sahabat-sahabat tu ada contoh depan mata Rasulullah SAW. Kita ada contoh depan mata kita. Kalau kita jumpa ahli Allah, ahli billah, cari jumpa, insya-Allah kita akan bahagia. Itulah manusia yang paling bahagia, manusia yang telah Allah Ta'ala beri ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jiwanya sangat prihatin, sangat menginginkan seperti mana Rasulullah SAW menginginkan kita, membawa kita kenal kepada Allah, cinta lebur kepada Allah. Itu keinginan Rasulullah SAW pada umat. Begitulah juga pengganti manusia itu yang kita nak jumpa.
Mereka tak nak menginginkan lain, melainkan dia nak kita ni juga dapat Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dan betul-betul berkehidupan dengan Allah hingga hilang keakuan. Itu kegembiraan bagi mereka. Itulah yang Rasulullah SAW dapat. Wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu. Tak ada lain. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Kita minta pencerahan lagi daripada Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga syekh-syekh lain, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Ini bukan pencerahan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada para hadirin. Hari ini kita ada tetamu istimewa, Ustaz Sirajuddin Al-Masri juga, sahabat-sahabat, para pengunjung setia Zawiyah Tu Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran. Setiap perjumpaan kita ini adalah merupakan perjumpaan mengesahkan Allah, dan juga perjumpaan kita niatkan untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Maulid Nabi adalah majlis mengesahkan Allah. Kerana sesungguhnya Nabi Muhammad itu ada maulid. Bila ada maulid, maknanya sudah semestinya kita sedang mensucikan Allah. Kerana Allah itu tidak akan ada maulid. Allah Subhanahu Wa Taala itu ataupun Tuhan, dia tidak ada lahir, dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Dialah zahir, dialah batin, dan dialah kulli syai'in qadir. Adapun Maulid Nabi adalah merupakan majlis mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah sebuah majlis yang jami' mani', maknanya dikumpulkan, himpunkan, dan dia membersihkan. Dia mani', jami' mani'. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang baru pulang daripada berdakwah di luar negara. Memang sangat beruntunglah kita memiliki pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita baru saja kehilangan seorang wali Allah, meninggal dunia. Nama dia Dr. Ismail daripada Kelantan. Dr. Ismail ini adalah seorang Azhari juga, seorang yang pernah pergi ke, tak pasti Azhari ke tidak, tapi yang pasti pernah pergi Mesir mengaji di sebuah tempat yang terpencil di Mesir sana. Dan saya nak ajak majlis untuk sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Sebentar tadi Ustaz ada bacakan satu hadis, siapa yang tidak berjumpa dengan guru mursyid, mati dalam jahiliah. Hadis ini telah diubah oleh kelompok Syiah. Dia kata siapa yang tidak berjumpa dengan imam zaman, mati jahiliah. Dalam ahli sunnah jamaah, siapa yang tidak berjumpa dengan guru mursyid ataupun imam ataupun pembimbing rohani lah kita kata, maka kemungkinan besar mati dia dalam jahiliah itu sangat tinggi. Sesetengah para ulama, iaitu Syekh Tuan Guru Rifai Pondok Zuhdiah, ketika mana kami menziarahi beliau, dia kata siapa yang tak jumpa dengan guru mursyid hendaklah bersolawat 10,000 kali sekurang-kurangnya sehari. Maka di zaman yang susah untuk mencari pembimbing rohani ataupun mursyid, maka hendaklah dia bersolawat sekurang-kurang 10,000 satu hari. Kalau menurut Tok Chah, dia kata sekurang-kurang 3,000 kali sehari semalam dalam keadaan wuduk. Jadi bagi yang sudah berjumpa dengan guru mursyid amat bertuah. Itu satu merupakan pengembaraan rohani yang menggembirakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sangat pengalaman yang sangat hendaklah disyukurkan bagi orang-orang yang menjumpai dengan guru mursyid. Di dalam surah Al-Kahfi, carilah perkataan waliyan mursyida. Di dalam surah Al-Kahfi, ya, cuba tadabbur perkataan waliyan mursyida. Allah Ta'ala kata, bagi yang tak ada rezeki ataupun kita panggil bagi orang sombong lah yang cakap, dia tidak akan dijumpakan dengan wali mursyidnya. Dalam surah Kahfi, siapa kata tak ada dalil benda ni, suruh cari guru mursyid? Dalam surah Kahfi ada jelas waliyan mursyida tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua, dan saya ucapkan syukur banyak-banyak. Harap bagi tahu teman-teman berkenaan dengan Zawiyah atau ayah ni, dan muslimin muslimat dijemput hadir untuk meramaikan rumah yang Allah bagi kepada kita ni, untuk melihat bagaimana kita menggayakannya, bagaimana kita nak mensyukuri rahmat Allah ni, bagaimana kita nak bawa Islam. Guru-guru, orang tua semua dah pergi, ramai yang pulang ke rahmatullah. Jadi Islam itu diwariskan, berada di dalam tangan kita. Allah nak tengok macam mana kita menggayakan Islam itu. Amanah kita mewarisi Islam sehingga ke saat ini, dengan darah dan air mata, dengan darah Mat Kilau, dengan darah Tok Bahaman, dengan leher Mat Indra yang kena gantung, dengan darah Tok Kupaloh, demi melihat Islam di tanah air kita ini, anak cucunya terus dapat menikmati menghirup udara beragama yang tulen. Kalau mereka itu tidak menghembuskan nafas mereka, mengalirkan darah mereka, mungkin kita pada hari ini dah jadi seperti Filipina, tak ada lagi orang Islam melainkan sedikit. Dah jadi seperti Brazil, dah tak ada orang Islam melainkan sedikit. Dah tak ada lagi Red Indian yang dulunya beragama Islam belaka, tetapi sekarang ini pupus Islam di Amerika Syarikat yang dulunya merupakan
orang Islam Melaka. Banyak negara-negara Islam, pupus Spanyol contohnya, yang tinggal masih menikmati Islam di Nusantara ni 3 negara je, Malaysia, Indonesia dan Brunei, yang masih lagi agama rasmi, agama Islam. Lain-lain seluruh Asia Tenggara, keliling kelalang kita semua dulu negara Islam. Campa dah ditukar nama jadi Vietnam. Negara Islam dulu Campa tu. Laut Cina Selatan tu dulu nama Laut Campa. Siapa sebut Campa dekat Vietnam, berkemungkinan dia ditangkap, kerana orang kerajaan sana tak nak kebangkitan Islam. Ambil semula Campa tu, ambil semula Vietnam jadi Campa. Habis selatan Thailand, habis semua negara Islam. Abi juga akan mati, Ustaz Aziz akan mati, Pakcik Latif akan mati, Pak Ngah akan mati, semua orang tua-tua ni akan pergi. Begitulah seterusnya resam dunia ini, dunia Islam ini akan diwariskan ke tangan kamu pula nanti, anak-anak. Teruskanlah perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafah wa al-fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur ketika hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya, rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka pertemuan kita pada pagi ini amatlah dirahmati Allah, amatlah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia lah yang memperjalankan, yang daripada desa Petaling pun datang sini. Ustaz Sirajuddin, Allah Ta'ala panggil, walaupun dalam keadaan niat untuk berkunjung, tapi itulah dipanggil oleh Allah SWT. Orang itulah yang sebenarnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. 4,000 tahun dulu, dekat alam roh, kita asyik mengasyik dengan Allah. Jadi kita nak yang dulu tu, macam mana kita asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, tak nak lain, nak Allah aja. Itu yang kita nak kembali, nak dapatkan alam roh yang betul-betul sebenarnya. Nanti kita semaklah dengan guru mursyid masing-masing apa yang berkatakan oleh saya pada pagi ini. Jadi saya suka menyebut hadis Nabi yang seperti kaitan yang Ustaz beritahu tadi. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, engkau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, engkau akan dipertanggungjawabkan. Dua keadaan ni semua dia Allah Ta'ala hisap. Semua Allah Ta'ala tanya. Dan yang ketiga, sekiranya engkau datang kepada aku dengan aku kepada aku, dia tak bawa apa-apa. Ilmu dia pun dia lakan, dia nafikan. Bukan ilmu dia, semua engkau ya Allah. Amalan dia pun bukan amalan dia, engkau itu di atas kudrat engkau ya Allah. Itu hadis Nabi, itu asas tauhid. Asas tauhid. Dalam hadis kursi ini nyatakan itu asas tauhid. Jadi sekiranya engkau datang kepada aku dengan aku kepada aku, kau akan dirahmati. Jadi itulah yang sebenarnya ahsan wa amalah yang mesti Ustaz cakap tadi. Ahsan wa amalah tu yang kita nak perkukuhkan, yang sebenarnya menafikan keakuan diri, menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyatakan kita bukannya seperti Syekh Abdul Qadir ini beritahu, 7 sifat ma'ani tadi tu. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la mutakallimun, la wahul mawjud illa Allah. Itu sebenarnya itu wali segala, ketua segala wali bagi tahu. Dia pecahkan kalimah la ilaha illallah tadi tu. Itulah kita. Sebenarnya kita bukan cakap saja, tapi ini berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Semua Rasulullah bagi tahu. Jadi itulah yang saya suka saya dengar daripada Ustaz Azhar tadi. Kita punya pejuang-pejuang Islam kita, pejuang Islam kita, Mat Cilau, Tok Bahaman, Tok Gajah, Abdul Rahman Limbong, dan masing-masing lagi lah, Mat Indra, Rashid Maidin. Semua tu dikatakan pengkhianat, penjenayah, tapi sebenarnya dia orang tu mengubah fakta.
kenapa Ratu Elizabeth mati, sebelum yang kita dengar berita-berita ni, kita nak mengagungkan dia. Ada yang jahil sangat, seorang pemberita tu jahil sangat, sampai ditegur oleh Ustaz Kazim Ilyas. Jahil sangat, yang mengatakan Ratu Elizabeth tu adalah salah satu pejuang kita, pembela kita, memerdekakan kita. Jahil, nampak sangat jahil sangat. Tu pemberita tu kan, pemberita yang kononnya dia ada ilmu tinggi sangat lah kononnya, tak baca sejarah. Ustaz Kazim Ilyas bagi tahu. Padahal Ustaz Azim kata tadi tanah air kita kan, tanah air kita kenapa ada orang sibuk-sibuk pula, British pula nak sibuk-sibuk nak ambil tanah air kita, kenapa pula? Tapi saya sedih dengan pembelot-pembelot kita, pemimpin-pemimpin yang pembelot, ni saya cakap terus terang, pembelot yang dulu-dulu lah, yang dulu-dulu sampai sekarang lah, dan pembelot jadi tali barut, dan yang mengatakan Mat Hilau ni, Tok Bahaman ni semua penjanayah lah, apa semualah, termasuklah Memali, termasuklah Larkam, termasuklah macam-macam lah, yang saya sebut ni semualah, semua dia kata semua sesat, semua ni semua. Itu terima kasih banyak-banyak kerana membunuh mereka, terima kasih banyak-banyak, tapi tunggu balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sementara Allah Taala bagi kita hidup ni, saya minta kamu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun berdoakan semua sekali yang jadi tali barut tu kan, yang sambung kepada tali barut tu, berdoalah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita hidup sekarang ni. Saya pun doakan kamu juga, insya-Allah. Jadi sampai masa sekarang ni, di saat ini, di fasa kelima ni, jangan harap pejuang-pejuang ini akan dibunuh seperti yang seperti yang pembelot tu bunuh, kan? Pembela kita akan sampai, iaitu Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi. Dia akan membela kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pembela kita Imam Mahdi akan, tak ada siapa yang segala rahsia akan terbongkar semua. Jadi kita akan duduk dalam keadaan yang aman. Sebelum aman ni, Allah Ta'ala akan bongkarkan Muhammad bin Abdullah ni, Mahdi ni akan sampai. Saya tak boleh nak cakap lebih, tapi saya boleh cakap itulah. Bertaubatlah cepat, kembali kepada Allah. Siapa yang tak tahu ilmu tauhid ni, kembali cepat tauhid cepat. Muhammad bin Abdullah ni, dia bawa ilmu tauhid. Jangan cakap, ada orang cakap kau pergilah perang seorang-seorang kat Mekah tu kan. Dia dekat Mekah, yang kita ni dekat sini, kita lah buat kehidupan kita kat sini. Tak, jangan jadi jahil sangat. Imam Mahdi tu dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dekat mana-mana pun, Malaysia ke negara Indonesia ke, semua dia boleh berada, kat mana-mana berada, sejuta tempat dia boleh berada. Itu kekuasaan Allah. Jangan jadi jahil sangat. Saya dengar macam itulah. Jadi saya ni lah, orang yang dekat dengan saya lah cakap macam tu kan. Jadi itulah saya nak cakap. Jangan jadi jahil sangat. Mintalah kepada Allah SWT petunjuk, wazirnahum huda. Jangan jadi sombong, ego. Buanglah keakuan diri tu. Buang keakuan diri tu, supaya kita sentiasa mentauhidkan Allah SWT. Baru kita nampak ke depan ni, ke depan tu, siapa pejuang kita, siapa hadis Nabi ni mengatakan apa. Baru betul Allah Ta'ala bagi olahan demi olahan, untuk menjadikan kita kukuh. Jadi sekali lagi saya beritahu, carilah, macam Ustaz kata tadi, carilah pembimbing rohani. Nak bawa hati kita kepada Allah SWT. Nak bawa hati kita kepada Allah SWT, bukan orang lain. Itulah pembimbing rohani, pengganti Rasulullah SAW. Dia nak bawa kita ni. Jadi sama juga dengan yang dikatakan Imam Al-Mahdi tadi, Muhammad bin Abdullah tadi. Siapa yang tak bawa tauhid ni, faham-faham sajalah. Dia setakat dia Islam IC je tak cukup. Setakat dia ada ilmu banyak pun tak cukup. Jangan ilmu tu disandarkan kepada ilmu. Jangan sandarlah kepada Allah SWT. Aku ni tak ada ilmu, tak ada, bukan aku, engkau semua ya Allah. Itu orang-orang betul-betul dia ketepikan. Dia kalau jumpa guru mursyid, seperti mana Imam Al-Ghazali kan, Imam Ghazali sendiri pun dah tinggi dah ilmu dia, dia pun masih lagi dia menuntut lagi. Menuntut, dia buangkan, ketepikan ilmu dia. Dia pun dah tahu, dah menafikan keakuan diri dia yang ada hanya Allah. Bahawa betul ilmu tu masuk. Segala mak nenek semua masuk sekali. Yang kita perbincangkan, yang kita ceritakan seperti ini. Ilmu apa lagi? Ilmu makrifat pun bersandarkan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Bukan kita orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala tu pun dia dah tak ada dah keakuan diri dia. Dia menampakkan yang dikatakan kudratullah tadi tu. Semua menyatakan kepada ke arah keesaan Allah SWT. Tak ada keakuan diri. Ini Rasulullah ajar, Rasulullah didik kita, Rasulullah buangkan
segala kekafiran yang ada dalam diri kita ni ada, dia buangkan macam mana keadaan macam Rasulullah masa zaman jahiliah tu, dia buang segala berhala-berhala yang ada dekat dalam Kaabah tu. Macam tu lah. Apa Muhammad ni pelik sangat ni. Pelik lah, apa benda tak ada ni. Kan? Nak kena menafi. Jadi itulah, orang tu pelik. Jadi bila dah dapat betul-betul lah, baru betul, oh inilah ilaha illallah, tak ada kat kau ni, baru dapat pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini baru semua dah sempurnakan semua tu. Sekarang ni pula lah jadi pelik. Ilmu tauhid ni dia katakan tak pernah wujud, padahal kita dah lama tinggalkan. Saya sendirilah kan, dah lama kita tinggalkan. Kalau saya fikir tatafakaru tadi, ya Allah, lama betul aku tinggalkan ilmu tauhid ni. Jadi kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari betul-betul, mengaji betul-betul, jumpa betul-betul dengan ilmu guru mursyid pembimbing rohani, agar kita dapat bawa hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Stop boleh? Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memuji diri sendiri kekal abadi azali. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, Ustaz Auza'i Al-Masri, Syekh Latif, dan juga yang lain-lain yang hadir ni turut merasakan keasyikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain ucapan mereka itu daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, daripada kalimat-kalimat kudus, untuk kita sama-sama ilahun wahid, menombor satukan Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Kita tidak banyak berbicara, dan kalau kita pun berbicara, tetap tak lari daripada tajuk, tetap menggunakan khatir-khatir lintasan sir-sir rahsia yang datang daripada Allah, yang kita ajakkan untuk tidak lain bukan ke arah keakuan diri kita, kepentingan untuk sesuatu hajat, tetapi melainkan ilahi anta maksudi wa ridhaka. Jadi itu yang manisnya hidup kita ni gitu. Kalau kita dah dapat kemanisan iman, kemanisan yang dikatakan tenggelam, lebur dalam keasyikan dengan Allah, siapa yang menemui makam itu, dia tak mahu yang lain lagi lah. Yang lain jadi macam kita dah makan durian nusangking, durian-durian lain tu kita tak berhajat lah. Bukan nak pelekeh kan, bukan. Jadi gitulah, sebab kita dah mengalami daripada tangan kekuasaan Allah bila Allah meleburkan kita. Bukan kita meleburkan diri kita sendiri. Kita tak mampu nak leburkan diri kita sendiri, hilangkan diri kita. Tetap datang juga lintasan lain. Tapi bila Allah yang meleburkan kita, seperti ini, Allah leburkan Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj, yang ibarat lebih rapat dengan anak panah berdua, dan rapat lagi mana dah Allah lebur hingga tak ada keakuan Rasulullah, maka di situ dah paling nikmat Rasulullah kata. Itu rahsianya. Jadi kita nak sampai ke situ. Dinding tauhid zat, bukan kaji zat, dinding tauhid zat. Maknanya tak ada lagi dah. Nama pun dah hilang, sifat pun dah hilang. Yang ada hanyalah pemilik segala sifat-sifat, asma-asma, af'al-af'al. Tenggelam di situ, tak ada lagi dah. Yang kita nampak hanya dia semata-mata. Di situ kita nak letakkan. Sebab semua kalimah-kalimah, semua ayat-ayat, apa pun yang kita zikirkan, apa yang kita buat, amalan apa pun, ya, berhari-hari, berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita melakukan segala macam kalimat-kalimat, lafaz-lafaz, sebutan kalimat-kalimat. Tetapi kesimpulannya kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan dapat kemanisan ataupun hala tuju yang sebenar. Tapi kalau kita dapat hala tuju yang sebenar, iaitu lebur, dan kita tidak ada merasa keakuan diri, disitulah kehendak Allah. Muridun Allah. Dia hendakkan kita tanpa merasakan ada keakuan diri. Sebab kalau ada keakuan diri lagi, engkau tidak akan sampai kepadaku. Jadi kenderaan yang aku ciptakan untuk sampai kepada diriku adalah jangan ada lagi ada rasa keakuan dirimu.
Jangan ada rasa engkau hidup. Jangan ada rasa engkau berilmu. Jangan rasa lagi engkau mendengar. Jangan rasa lagi engkau melihat. Jangan rasa lagi engkau ada kuasa dan engkau ada sesuatu ilmu dan juga kehendak. Semuanya melainkan yang ada, kau tukarkan hak Allah SWT. Di situlah kemanisan, di situ yang tempat ala tuju sebenar dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Jadi apa yang diucapkan hari, apa semua ini adalah semua kerana tak lain kita sama-sama nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntungnya kita, setiap sesuatu amalan yang paling tinggi, yang paling hebat di sisi Allah adalah bukan amalan itu, tetapi sesuatu yang kita kenal atau tidak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, automatik amalan kita ni dipanggil ahsan wa amalah. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak dipanggil lagi ahsan wa amalah. Hanya panggil amalan aja. Amal ibadah yang memerlukan amanu. Sebab sesuatu amalan soleh itu memerlukan amanu dulu. Amanu tu iaitu beriman tanpa ada merasa ada keakuan diri. Bila dah tak ada keakuan diri, barulah melakukan amilosoh, lakukan amal. Barulah manis tiada pahit. Sebab yang melakukan amal soleh semua tu adalah dia, bukan kita. Barulah kita akan dapat Jannatul Firdaus. Lebih tinggi lagi daripada itu hak Allah SWT. InsyaAllah saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.